Tapi mereka tak ada kekuatan. Sampai anak bergaduh dengan pak. Sebab Nabi kata, kamu dua orang salah seorang boleh pergi perang. Pak kata pada anak dia, hang tak payah pilih, hang muda pergi jaga mak hang. Anak kata, pak tak payah pilih, pak tua dah, bagi saya pula. Dia kata ke anak dia, hang tadi neraka kan? Anak jawab, dalam bab ni neraka pun tak apa-apa. Anak dengan pak bergaduh, siapa nak pergi perang? Tandanya anak dengan pak sama kuat. Pak tak bakal tua, pak boleh pergi perang. Kalau zaman dah bergaduh gitu, pak tak ada bikci mana pun dah tak pergi darah pergi payah pula. Nampak tak? Pak pergi kau nak pijak, mana kau nak perang balik. Kau, zaman dulu tak ada benda tu. Kerana kesihatan menjadi pegangan di kalangan para sahabat. Saat dia Abu Waqqas mati ketika usia 120 tahun. Kita kata faktor makanan bukan, faktor penjaga kesihatan. Tapi orang Islam tinggal tu kesihatan. Dia kira senaman, angkat tahiyat. Orang kira senaman ni, bakar berapa kalori? Banyak ni. Oh, tuan-tuan. Senaman dia akan mulai. Tapi lepas kau boleh hantar nasi lemak tuan-tuan 3 bungkus. Oh, tuan-tuan tak jadi. Dia hanya senaman di mana? Kedai mamak. Itulah tempat senaman dia juga. Oh, macam senaman koyak pakai cadat. Itulah senaman. Bila tengok hak tu, oh, kita nampak yang ni puncanya kenapa Islam tidak berada di mana-mana. Itulah benda mukadimah saya nak sebut. Bukan mukadimah, tak betul tajuk kan? Tuan. Nak cerita bahawa kalau cerita kenapa kita tak kuat, itulah faktor. Faktor kesalahpahaman, tahyul-tahyul agama yang dibawa masuk. Ini saya baru sebut satu tahyul. Dan pukul 9 tu kan, ada 18 tahyul lagi. Tuan-tuan nak dengar semua kan, tuan-tuan nak berhenti dulu. Jadi mana dia nak bagi tahu, banyak lagi tahyul-tahyul lain yang dibawa masuk dalam agama. Kononnya Nabi kata, Nabi tak nak sebut pun. Puncanya akhir sekali umat Islam jadi lemah. Kerana itu dikatakan kepada Nabi. Ada orang buat tahyul ni, saya minta maaf. Dia cerita dalam kuliah waktu tu dia takut. Dia kata gini, kalaulah seandainya kita ni nak kereta elok, bawa kereta pelan-pelan, tiba-tiba orang langgar kita, tanda kafarah daripada Allah. Oh, tuan. Kenapa kafarah pada Allah? Sebab kita kerja tidak cukup 8 jam di pejabat. Maka Allah kafarah kita dengan aksiden itu. Tuan-tuan, tak ada kena-mengena langsung dengan urusan agama. Dia aksiden memang ada faktor kecuaian manusia dan sudah sampai takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Bukan kafarah pada Allah, bukan. Tak ada istilah tu tuan-tuan, tiba-tiba makcik jatuh terseliuh. Oh, terseliuh ni misi lawan suami tadi. Tak, bukan. Sebab pahaman macam ni lah menyebabkan Islam makin lemah. Ada kes bahawa satu keluarga dicerita dalam satu siri kuliah. Pergi mereka sekelompok, satu keluarga pergi solat berjemaah. Tiba-tiba satu anak ni tak pergi solat jemaah, tapi solat di rumah. Kemudian pergilah latihan sukan. Di latihan sukan tu anaknya terseliuh. Maka yang mencerita tu kata apa? Itulah punca terseliuh kerana tidak datang solat berjemaah. Ui, mari mana tuan-tuan? Kawan tu tak sembahyang subuh, sihat walafiat. Tu saya sebut tadi, 5 tahun tak sembahyang, sihat. Badan gagah perkasa, gaji tetap 8,000, tak ada masalah apa pun, tak terseliuh pun. Habis kita nak ukur apa? Dengar kuliah sakit lutut, mesti solat maghrib dia tak ikhlas. Gitu? Oh, lebih lebih. Ini benda-benda tipuan yang dimasukkan dalam agama. Sebab tu saya tak mahu benda-benda tu menghantui kita, menyebabkan sekali melemahkan dan kita lemah, dilemahkan lagi. Jadi itulah cerita saya pada malam ini. Cerita saya pada malam ini. Jadi saya sebut, mana-mana anak minat nak menyanyi, galakkan dia menyanyi. Anak-anak ajak tengok wayang, pergilah tuan-tuan. Jangan tu terasa, oh tak boleh wayang ni payah sangat. Tak, filem kalau elok, okey pergi lah. Anak nak tengok filem Thor tu apa Thor?
bawa anak saya balik daripada sekolah. Abi, beli hammer tu. Kalau saya tak tahu tu, mampus dia. Hammer tu. Sebab tu ni kekuatan dia. Hammer, tuan-tuan. Kekuatan dia penuh kuih. Kata orang Kedah, kekuatan dia merentul. Kekuatan dia. Oh. Abi, beli tu punya merentul. Tak merentul lah. Tu punya hammer. Saya pun bawa mereka pergi. Jom tengok tu. Seronok balik cerita. Jadi tu. Seronok. Pasal dia dapat tu di sekolah. Di sekolah dia kawan dengan orang lain. Kalau dia tak tahu cerita tu, takkah dia terasing daripada kawan-kawan dia? Kawan-kawan cerita tu dia. Tak tahu tu, subhanallah, tak tahu tu. Saya tahu surah Yasin je malam Jumaat. Betul-betul. Macam mana dia nak hidup atas dunia? Lepas tu saya kata, kalau cerita tu baik, awak tengok tak kuat. Tapi jangan cerita merapu. Terutama cerita Melayu tak payah pergi tengoklah. Kalau rapu-rapu satu malam kubur berasap, tak payahlah tuan. Hantu dalam botol hijab, tak payahlah cerita mengarut itu. Kan? Jangan pandang belakang congkak, tak payahlah. Yang paling saya nyampah satu cerita tu. Bro, lu nampak motor gua bro? Oh, nanti cerita tu. Tak payahlah cerita mengarut, tak payahlah. Cerita yang boleh membina kekuatan umat. Tengok macam mana Iron Man hebat, boleh cipta teknologi. Tengok macam mana The Avengers. Nampak tak? Mesti tu tak sangka, ni kuliah kan ceramah apa ni? Dia cerita dia. Begitu dia tak lepas dia tuan melah, buat aku dah remai dah. Kalau seandainya apa yang saya cerita ni menjadi kepahaman tuan-tuan, oh tak boleh, kita kena keluar sikit. Tengah syarat kita pergi bukan buat maksiat. Saya dah pesan, pergi tengok wayang, biar kita bawa, jangan bagi orang lain bawa. Sebab kalau dia pergi dengan kawan-kawan, dia akan pergi dengan perempuan-perempuan. Tu kita tak nak. Bila kita bawa, kita boleh pesan, tak tengok wayang, pergi dengan Abi bawa. Bila kita bawa, sudah tentu selamat daripada kegiatan maksiat. Anak saya minat nyanyi, hari-hari nyanyi lagu. Apa dia lagu tu? Lagu Tegar. Kenapa Tegar? Goyang dulu bukanlah yang sekarang. Mana lagu tu? Goyang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya. Hai, balik sekolah nyanyi cerita Tegar. Akhir sekali, Abi, kita pergi karaoke. Saya bawa mereka pergi karaoke. Sebab saya tahu, kalau saya biarkan dia akan pergi juga. Tapi dengan orang yang tak sepatutnya. Tapi bila dia pergi dengan Abi dia tahu, dia tak ada alasan. Sebut yang dia nak pergi. Kena hari cuti, kerja sekolah siap, Abi bawa. Bila Abi bawa, Abi boleh bagi panduan. Lagu mana nak pilih, lagu apa yang tak patut pilih. Nampak tak tuan-tuan? Itu saya kata, kita yang kena bimbing. Ni kita nak maksiat. Jangan. Sesungguhnya perkara itu tidak dibenarkan oleh agama. Itu salah kita. Saya bawa. Artis sekali bila saya bawa mereka tengok tu, mereka cerita, oh Abi kenapa Loki tak mati kan? Oh, kita pun tahu. Kita boleh sambung. Sebab kalau saya mengajar mereka kitab, mereka tak boleh sambung. Dia tak kata, Abi apa beza Bidayatus Shalihin dengan kitab Matlab Badrin? Dia tak perlu. Dia mesti tanya tentang dunia, pasal kawan-kawan dia bercakap pasal dunia.